Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkanlah kepada pihak Fakulti Perubatan UKM kerana mengundang saya pada hari ini, dan saya rasa amat berbesar hatilah sebab saya pun graduate UKM dulu, ya, and then melanjutkan pelajaran ke UKM for my master, dan sekarang dah bekerja di Kementerian Kesihatan buat some time, agak lama juga, dan berkecimpung dalam bidang COVID ni hampir 2 tahun. Walaupun sebenarnya saya punya core business adalah NCD, tapi oleh kerana untuk sama-sama menangani isu pandemik COVID, jadi kita semua menumpukan kita punya usaha ke arah pencegahan atau pengurusan COVID-19 ini. Okay. Jadi topik pada hari ini bertepatan dengan isu semasa, iaitu Omicron. Dan kita sekarang ni Omicron dah ada pun dalam komuniti, dan kita pun sekarang berada dalam wave Omicron, ya, dan kita harus menerima hakikat bahawa kita harus hidup bersama dengan virus, dan masa sekarang adalah Omicron. Jadi kita pergi, sebelum saya bercerita dengan lebih lanjut lagi, izinkan saya membuka sedikit ataupun balik semula kepada sejarah COVID-19, ya. Saya rasa semua orang masih ingat dia COVID-19 ni bermula apabila berlaku satu wabak jangkitan paru-paru yang teruk, ya, di China, iaitu di daerah Wuhan di sekitar Disember 2019. Pada ketika itu berlaku banyak kes pneumonia ataupun jenis jangkitan paru-paru, di mana pada ketika itu mereka tak tahu pun apa punca dia. Jadi pada Januari 2020, saintis China telah menjumpai bahawa punca wabak jangkitan paru-paru ini adalah sejenis dalam family virus corona, tetapi dia lain sifat dia. Dia tak sama dengan nenek moyang dia sesuatu yang baru. Jadi oleh kerana itu telah dibincangkan dan WHO telah pun mengenal pasti bahawa corona ini adalah jenis baru dan diberi nama sebagai SARS-CoV-2, ya. Dan penyakit ini adalah penyakit baru dan dia dipanggil sebagai COVID-19, iaitu coronavirus disease, sebab dia jumpa pada tahun 2019 dipanggil coronavirus disease 19, ya. Jadi itu sebabnya punca nama dia COVID-19. Jadi COVID-19 ini sifat dia sangat mudah merebak daripada individu kepada individu lain, dan dia boleh melibatkan kerosakan organ dalam tubuh badan kita, tapi mainly-nya dia attack paru-paru, ya. Itu yang susah dah bernafas dan sebagainya. Dan mereka-mereka yang berumur 60 tahun ke atas, mereka-mereka yang ada komorbid seperti penyakit tak berjangkit, kencing manis, darah tinggi, kanser, mereka-mereka yang merokok, mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapat gejala teruk akibat penyakit COVID-19 ini. Okay? Jadi virus, sebagaimana yang kita tahu, virus ni dia suka berevolusi, dia suka bermutasi, dia berubah-ubah, dia punya sifat, bentuk, dan itu yang berlaku pada virus COVID-19 juga, ya. Jadi daripada mula dijumpa di Wuhan, dia telah bertukar-tukar, dan itu sebabnya kenapa kita punya kadang-kadang polisi, kadang-kadang kita punya cara, kadang-kadang kita punya dasar pemberian vaksin berubah-ubah, sebab kita kena adjust dengan perangai virus COVID-19 ini, ya. Itu adalah sifat virus. Virus memang suka berevolusi untuk mereka hidup, untuk mereka ketahan kelangsungan hidup mereka. Itu sifat virus, ya. Jadi okey, semenjak daripada dulu kita dah beberapa varian virus COVID-19 ni telah kita temui, telah dijumpai. Pertamanya adalah Alpha, jumpa di UK pada September 20, dan Beta jumpai di South Africa pada bulan Mei tahun 20. Kemudian ada Delta, dijumpai di India pada Oktober 20 lah. Jadi Delta ni yang pas satu ketika dulu menyebabkan surge ataupun peningkatan kes secara mendadak. Dia mudah membiak, dan dia dia punya konsentrasi virus dalam badan kita tu agak tinggi dan senang merebak, dan dia menyebabkan simptom ataupun gejala yang teruk, ya. Jadi itulah dengan Delta pada ketika dulu. Dan ada varian baru pula dijumpai, Lambda di Peru pada Disember 20, dan satu lagi varian baru adalah Mu yang jumpa di Colombia. Tapi varian-varian ini tidak seganas Delta yang pada ketika dululah, ya. Dan baru-baru ini kita dikejutkan pula bila kita jumpa satu lagi varian baru, ya. Satu lagi dia punya cicit dia yang baru lah, yang mempunyai sifat yang lain daripada Delta.
dia lebih mudah lagi merebak, walau bagaimanapun dia gejala yang dihasilkan oleh virus baru ini dia kurang severe ataupun kurang teruk berbanding dengan Delta ya. Dan dijumpai di South Africa pada November 2021 dan dia oleh kerana dia punya transmission ataupun dia punya penyebaran tu lebih laju daripada Delta, sekarang dia telah mengambil alih Delta sebab virus-virus ni untuk dia survive dalam satu perumah tu dia bertandingan, dia berebut sebenarnya, dia bersaing antara satu sama lain. Dia bergantunglah kepada mana yang transmit lebih dan juga apa ciri-ciri dia. Dalam Omicron ini dia ada banyak perubahan pada dia punya struktur tu. Dia macam dia turun dia punya ciri-ciri daripada nenek moyang dia tu banyak sangat mutasi ataupun perubahan yang berlaku pada varian Omicron ni menyebabkan dia lebih cepat merebak dan dia juga ada sifat dia protection ataupun dia tahan kepada antibody yang terbentuk dalam tubuh manusia. Sama ada antibody itu dihasilkan sebelum jadi ataupun dihasilkan oleh pemberian vaksin. Dia agak tahan sikit. Dia lebih dia ada protective effect dia ya. Dan walau bagaimanapun dia punya kesan adalah kebanyakannya adalah gejala ringan. Tapi dia punya range tu masih lagi antara asymptomatic, gejala ringan dan juga kematian. Maknanya ada juga Omicron yang boleh menyebabkan kematian, especially kepada mereka yang berisiko tinggi, iaitu sebagaimana saya cakapkan tadi lah, mereka yang berumur 60 tahun ke atas, mereka yang ada komorbid, yang ada kencing manis darah tinggi dan juga mereka yang obes dan mereka juga yang merokok. Okay? Walaupun dia ada sifat protection ataupun dia ada sifat kekebalan lah kepada antibody yang ada dalam badan kita, apapun vaksin ataupun yang kita hasilkan tu masih lagi berkesan untuk mencegah penyakit gejala teruk akibat jangkitan Omicron, masih lagi berkesan ya. Okey, setelah saya bercerita tentang sejarah varian-varian ni, kita ulang balik macam mana COVID-19 ini merebak. Saya rasa benda ni dah biasa kita dengar, tapi mungkin kita alpa, kita lupa. Jadi macam mana virus COVID-19 ini merebak? Okay. Virus COVID-19 ini adalah jangkitan paru-paru ya, dia jangkitan saluran pernafasan kita lah. Jadi semasa kita bernafas, semasa kita bercakap, ada droplet halus ya, ILO kita ni terkeluar daripada mulut kita lah. Jadi ILO ni mungkin mengandungi kuman-kuman atau virus COVID-19 ini. Jadi ada dua cara, sama ada droplet yang saiznya lebih besar, dia akan keluar masa kita cakap, masa kita menjerit, dan biasanya dalam jarak 1 meter lah. Sebab itu ada kaitan tentang kenapa kita mesti penjarakan fizikal sejauh 1 meter. Itu dia punya alasan ya, sebab dia punya droplet tu boleh melangkau 1 meter kalau kita bercakap lah. Dan juga satu lagi, kalau droplet ini jatuh kepada permukaan meja ataupun kerusi atau mana-mana sajalah ya, ataupun bila tangan kita, kalau kita colek hidung ataupun kita colek mulut, kita pegang ILU yang tercemar itu, kita pegang dekat kita punya katalah rail tangga ya, kita colek hidung, lepas itu kita pegang kat tangan. Ada orang lain pula pegang di situ. Jadi bila pegang dia punya rail tangga tu masuk pula ke hidung dia. Jadi itu cara jangkitan, maknanya kita memegang permukaan yang terkontaminasi dengan virus itu tadi, dengan ILO tadi yang tersembuh tu, lepas tu kita masuk ke dalam mulut kita. Itu salah satu cara jangkitan dia. Satu lagi adalah melalui aerosol. Bila kita bercakap, selain daripada droplet yang besar-besar tu, ada sebenarnya yang titisan halus yang keluar juga semasa kita bernafas atau menjerit ataupun menyanyi dengan secara kuatlah. Dan titisan udara ini sebenarnya boleh berlega dalam ruang udara selama beberapa jam. Kalau droplet dia jatuh 1 meter. Tapi aerosol ini dia boleh terapung-apung di udara selama beberapa jam, dan sekiranya lah kita dalam bilik tu dia berlega aerosol ni dan ada orang masuk ya, dan dia menghidu atau
menghirup udara tu tadi dan dia juga akan terjangkiti. Okey. Itulah cara-cara. Jadi melalui droplets, melalui sentuhan permukaan yang tercemar dan juga melalui aerosol. Jadi ingat, 3 tu kena ingat ya. Jadi itu sebenarnya asas kepada 3S 3W kita lah ya, cara pencegahan kita. Ini yang kalau kita nampak lah orang bercakap, kalau nampak lah, kalau saya bercakap ni, kalau nampak yang macam tu mungkin kita akan menjauhkan diri, tapi masalahnya kita tak nampak. Tapi kalau dalam dalam ni kita akan nampak itulah sebenarnya droplet yang keluar, yang halus-halus itu adalah aerosol. Okey. Jadi oleh kerana tadi tu cara jangkitan tu, itu yang kita katakan ini langkah pencegahan dia. Macam mana kita nak mencegah COVID-19. Jadi itu reason dia. Itu kenapa kita suruh pakai mask, kenapa kita suruh penjarakan fizikal 1 meter, kenapa kita memastikan pengudaraan yang baik ya. Mesti ada ventilation yang bagus dalam tempat kita bekerja, rumah kita dan sebagainya. Jadi pastikan aircon kita itu dia punya ventilation okey, maknanya kitaran udara itu bagus ya, itu adalah penting. Jadi pentingnya kita membasuh tangan dengan selalu bawalah sanitizer tu dalam beg. Basuhlah tangan kita dengan bukan air, dengan sabun dan juga air. Kenapa sabun? Kenapa sanitizer? Very simple saja langkah dia. Sebab dalam sabun dia ada bahan dan juga dalam sanitizer dia ada alkohol. Alkohol ni jangan beli sembarang punya sanitizer. Kadang-kadang sanitizer tu tak berkesan pun. Dia mesti mengandungi sekurang-kurangnya 60% alkohol. Alkohol ini dengan sabun tadi tu dia boleh merosakkan dinding virus tu dan boleh membunuh virus. Very simple method. Basuh tangan selalu, cuci tangan selalu dengan sanitizer. Pertama-tama pakai mask tu elok-elok. Jangan pakai mask pula bawah hidung, letak kat bawah dagu. Sebab fungsi je kita pakai mask ini supaya kalau kita ada kuman tu, kita tidak menghembus kepada orang lain. Yang kedua dia, kalau kita ni sebenarnya kalau kita berdekatan dengan orang yang ada jangkitan, kita tidak terhidu masuk semburan daripada mulut orang tu lah. Jadi kita kena pakai mask dengan betul-betul tutup hidung, tutup mulut. Sebab ini yang akan masuk dalam kita punya saluran pernafasan. Okey. Jadi bila kita tahu dah dengar tentang cara penyebaran, macam apakah langkah-langkah pencegahan, jadi katalah kita terjangkiti, apakah tanda-tanda dia? Gejala biasa yang ke atas tu, kita demam, kita batuk tanpa tahap dan juga kita rasa lesu ataupun kalau itu secara common, secara biasanya majoritinya akan rasa macam tu. Tapi ada juga yang tak ada rasa apa-apa pun. Tiba-tiba ada je kuman dalam dia punya badan, dia punya saluran pernafasan dan dia boleh menjangkiti orang lain ya. Okey. Gejala-gejala lain adalah seperti pening kepala, hidung rasa berayat atau tersumbat, sakit tekak ya, ada juga ataupun rasa macam lenguh-lenguh, sakit otot ya, dan juga mungkin juga cirit birit dan juga mungkin juga rasa macam mual, rasa macam diarrhea ya. Jadi gejala-gejala yang jarang-jarang berlaku, mungkin demam dia tu selalunya demam COVID ni biasanya lah majoritinya adalah beberapa hari sahaja. Okey. Ataupun kadang-kadang boleh berlaku juga berpanjangan ataupun oleh kerana jangkitannya terlalu teruk dekat paru-paru, dia boleh batuk berdarah. Dan dua perkara yang agak unik tentang COVID-19 ini ialah hilang deria bau dan hilang deria rasa. Sebab dia ada merosakkan atau ada efek kepada saraf yang berkaitan dengan rasa dan juga bau seseorang itu. Jadi ini adalah uniknya tentang jangkitan COVID-19 ya. Tapi kalau Omicron dia kurang yang ini. Dia lebih kepada demam, sakit tekak dan semua sebab dia lebih kepada jangkitan saluran pernafasan atas ya. Tapi kalau Delta dulu memang selalu ada kaitan dengan hilang bau dan juga hilang deria rasa. Okey. Jadi hati-hati beginilah. Okey. Setelah mengetahui gejala-gejala itu, sebenarnya kita di Kementerian Kesihatan kita boleh kategorikan jangkitan COVID ini kepada 5 peringkat. Peringkat yang pertama ataupun kategori 1, dia boleh dijangkiti ada kuman, ada virus COVID-19 dalam tekak dia, hidung dia, tetapi dia okey saja. Dia asymptomatic. Biasanya ini adalah orang-orang yang muda dan mereka yang imuniti dia kuat lah. Okay? Dan kategori kedua adalah dia gejala ringan, dia ada demam, ada sakit tekak, tapi dia tak ada rasa sesak nafas, dia okey je. Okay.
Bagi kategori ketiga, dia ada mengalami sesak nafas, dia ada batuk-batuk, ada simptom-simptom yang lain, tetapi dia masih okey, dia tak perlukan oksigen. Kategori 4, dia perlukan oksigen, tapi dia oksigen dia sesak nafas, susah nak bernafas. Kalau dia cek oximeter dia kurang daripada 95 dan dia masih lagi boleh bernafas dengan oksigen yang melalui corong tu, tak perlu tiup lagi. Manakala dalam kategori kelima, ya, dia perlu masuk dalam ICU, dia perlu diintubate, dia perlu ventilator. Inilah kategori 5 kategori ataupun tahap jangkitan COVID-19. Okey. Satu lagi perkara yang kita worry ataupun kebimbangan kita lah tentang jangkitan COVID-19 ini ialah happy hypoxia. Apa tu happy hypoxia? Okey, kita tengok dia punya perkataan happy hypoxia. Happy ni happy lah, gembira. Hypoxia tu bermakna kekurangan oksigen dalam darah dia. Okey, kalau biasanya orang normal, kalau misalnya oksigen dalam badan kita berkurang, body kita akan detect dan kita akan respon dengan cara kita rasa letih dan pernafasan kita akan compensate ataupun cuba mengatasi masalah oksigen tu dengan bernafas dengan lebih laju dan lebih dalam supaya kita boleh masukkan oksigen, ganti oksigen yang kurang tadi tu. Tetapi dalam pesakit COVID-19, badan dia fail untuk recognize. Maknanya sistem dekat dia punya saraf dia fail to recognize yang badan dia kurang oksigen. Jadi dia happy, dia cakap dia macam biasa je, tak detect pun. Padahal oksigen dah kurang daripada 95, 94, 93, dia relax je. Dia tak rasa apa pun. Mungkin dia cuma akan rasa letih, dia akan rasa pening, dia akan rasa macam kalau orang panggil dia macam blur je, macam mental dia akan rasa macam tegak, macam tak boleh fokus lah. Itu adalah kesan daripada oksigen yang kurang tadi. Tapi dia masih okey lagi. Mungkin dia akan kata, penat lah, dia akan tidur sekejap. Tapi dia tak ada rasa macam nak ambil oksigen tu, tak ada. So dia akan penat lah, dia tidur. Itu yang kita bahaya sebab ini boleh mengakibatkan kes-kes yang brought in dead to the hospital. Dia ingat dia okey, dia baring kat bilik, besok-besok kejut dia dah kejung lah. So itu yang kita takut ya, happy hypoxia ni. Kalau tak detect awal, dia boleh menyebabkan kematian. Okey, siapakah golongan-golongan yang berisiko untuk mendapat gejala teruk akibat daripada COVID-19? Saya dah terangkan tadi, iaitu mereka yang berumur 60 tahun ke atas, ya, dan juga mereka yang ada komorbid, penyakit NCD, kencing manis, darah tinggi, kanser, penyakit obes, mereka yang obes, ya, dan juga mereka yang merokok. Okey, kenapa? Mereka yang berumur 60 tahun ke atas ni biasanya imun sistem mereka tu tak sekuat mereka yang muda. Yang kedua, mereka yang 60 tahun ke atas ni organ-organ dalam badan dia tak se-okey macam orang-orang muda. Mereka tu dah ada organ-organ yang mula dah tak berfungsi dan sebagainya. Okey, begitu juga dengan mereka yang ada penyakit NCD. Mereka yang penyakit NCD, kencing manis darah tinggi ni, yang tak kontrol ataupun hypertension tak kontrol, diabetes tak kontrol, dia punya immunity tu adalah down, tak normal macam orang biasa. Dia ada gangguan kepada sistem immunity dia. Begitu juga dengan darah tinggi ya. Kalau misalnya mereka ada NCD yang tak kontrol ataupun ya kencing manis darah tinggi, biasanya mereka ada juga kerosakan organ-organ penting seperti buah pinggang, paru-paru mereka rosak dan juga jantung mereka. Jadi oleh kerana sistem imuniti mereka tak sama, menurun ataupun rendah, ada gangguan imuniti, sistem ketahanan diri dia, dan juga organ-organ mereka dah mula tak rosak disebabkan oleh penyakit tak kontrol ini tadi. Jadi bila datang infection ini, COVID-19 ni bukan hanya dia attack paru-paru, dia juga akan merosakkan salur-salur darah dalam sistem badan kita, menyebabkan kerosakan organ-organ dalam dalaman juga. Buah pinggang kita rosak, paru-paru tu dia memang dah rosak lah sebab dia attack paru-paru. Lepas tu kita punya jantung pun rosak. Jadi bila NCD tu dah memang ada kerosakan ni, ditambah pula dengan COVID lagi, jadi ada dua sebab kat situ menyebabkan jantung ataupun organ-organ penting dalam tubuh kita ni lagi rosak. Dan itu yang menyebabkan mereka ni lebih berisiko untuk mendapat gejala teruk. Ya, begitu juga dengan merokok. Merokok kan memang merosakkan paru-paru. Jadi bila kita dapat COVID-19 attack paru-paru dengan paru-paru tu memang rosak oleh asap rokok, jadi kita mendapat gejala yang lebih teruk lah. Okey. Jadi
daripada maklumat yang kita perolehi mendapati bahawa mereka yang obes 7 kali lebih berisiko mendapat gejala teruk akibat daripada COVID-19. Obesiti kan badan dia besar, jadi bila katalah misalnya ada efek pada paru-paru, untuk dia compensate nak bernafas balik tu susah sebab dia punya badan tu agak besar dan mengganggu diaphragm dia untuk bernafas. Jadi itu salah satu orang kata dia punya mekanisme lah kenapa mereka ni mendapat gejala teruk akibat daripada jangkitan COVID-19. Okey. Lagi satu tentang COVID-19 ni yang tadi tu hypoksia, lepas tu ada hilang deria bau, hilang deria rasa. Ini satu lagi yang saya nak tuan-tuan dan perempuan ambil iktibar long COVID. Kalau misalnya kita kena demam sesama biasa, kita kena demam denggi dan sebagainya, lepas kita dah okey, kita dah complete treatment, kita recover. Tetapi long COVID, jangkit COVID ini, selepas kita pulih daripada COVID-19, kita akan dapat simptom ni berlarutan ataupun gejala-gejala yang berlarutan selepas kita sembuh. Kadang-kadang gejala-gejala ini kita tak tahu kenapa dia jadi begitu. Kadang-kadang sampai ke 3 bulan ataupun lebih daripada 3 bulan kita akan merasa macam tak, tapi COVID dah tak ada dah. COVID dah negatif dah, tapi dia masih lagi berasa tak sihat ya. Itulah yang kita bimbangkan. Dan ini katalah kita dah dewasa ni tak apa, tapi kalau misalnya budak-budak terkena, bayangkan dia masih lagi kecil, katalah 9 tahun, 10 tahun, bila dapat jangkitan COVID, dah okey, tiba-tiba dapat pula long COVID, bayangkan betapa dia kena suffer dalam hidup dia dengan kalau dia kena long COVID, bila attack dia punya ataupun tanda-tanda yang attack dia punya mental, okey, dia akan rasa depressed, dia akan rasa stress, gelisah dan sebagainya tanpa sebab ya. Bayangkan akan mengganggu kualiti kehidupan. Begitu juga katalah gangguan di gastrointestinal, dia akan rasa macam cerit-berit, rasa loyo, tak apa sebab. Itu adalah simptom-simptom atau gejala long COVID. Begitu juga dengan musculoskeletal, otot-otot kita rasa sakit-sakit. Begitu dekat dengan respiratory ya, ataupun kita punya sistem pernafasan. Jadi walaupun dah sembuh, tapi naik tangga kita tak larat. Budak-budak nak main pun dia tak larat sebab paru-paru dia macam tak boleh berfungsi seperti biasa. Itu adalah gejala-gejala long COVID ya. Itu yang kita tak nak berlaku pada budak-budak sebab mereka kalau dapat jangkitan, bayangkanlah 10 tahun, berapa tahun lagi dia nak suffer, berapa banyak tahun lagi dia nak suffer tentang daripada gejala ni lah. Kalau kita dah besar, kita dah berumur ni, mungkin beberapa tahun lagi kita suffer. Tapi bayangkan budak-budak. Sebab itu kita galakkan pengambilan vaksin sekarang supaya kita tak nak budak-budak terkena COVID-19 juga. Sebab inilah salah satu daripada komplikasi dia, long COVID ya. Begitu juga dengan kalau kat kulit dia akan rashes ataupun merah-merah. Jadi bayangkan betapa gatal-gatal, betapa dia mengganggu kualiti kehidupan ya. Okey, mungkin dari segi neurological tu mungkin sakit kepala yang tak tentu, kalau dulu tak pernah sakit kepala, ni kerap sakit kepala selepas COVID tu sembuh ya. Ini kita panggil gejala long COVID. Jadi long COVID, happy hypoxia, hilang bau, hilang deria rasa, itu adalah unik untuk COVID-19. Okey, so sekarang ni saya dah cerita tentang sejarah COVID-19, tanda COVID-19, apa keunikan ataupun kriteria COVID-19. Sekarang kita cerita tentang Malaysia ini, situasi kat Malaysia, right? Okey, ini saya nak ceritakan. Okey, yang awal tu, yang pertama tu adalah first wave kita. Yang itu berlaku pada bulan Januari dulu awal dulu pada tahun 2020. Lepas Wuhan kejadian COVID-19 dijumpai di Wuhan pada Disember 2019. Kemudian dia sampai ke Malaysia, Januari masuk. Tak berapa ramai masa tu. Biasanya ditimbulkan ataupun wave ini akibat daripada kemasukan pelawak-pelawak daripada China ataupun orang-orang kita yang ada sejarah lawatan ke China. Walaupun itu dia boleh dikon sikit je, tak ramai masa ketika tu. Dan berlaku wave yang kedua pada bulan Februari atau bulan jadi pada ketika tu second wave itu, kesemua wave-wave ini ada kaitan dengan mobilisasi, pergerakan dan juga perhimpunan manusia ya. Macam satu tadi tu dia melawat kat China.
Wave kedua ni, saya rasa tuan-tuan masih ingat lagi berlaku perhimpunan tabligh di Seri Petaling. Itu adalah second wave. Lepas second wave tu dah PKP dan sebagainya, dan kita merasa kita selesa dan kita boleh kontrol pada ketika itu, dan kita pun SOP kita mula longgar. Dan berlakulah satu lagi pergerakan mobilisasi manusia. Saya rasa tuan-tuan masih ingat berlaku pilihan raya di Sabah. Okey. Itu ada kaitan dengan wave yang ketiga. Dan kes makin banyak, tiba-tiba Delta pula masuk. Bila Delta masuk, Delta kita jumpa dalam bulan Mei ataupun Jun 2021 ya. Jadi semenjak itu kita punya wave ketiga ni tak turun-turun, dia tak mau turun. Okey. Jadi dalam masa yang sama, dalam Delta kita masukkan kita punya program vaksinasi dan sebagainya. Dan mula nampak nak turun, tetapi malangnya Omicron datang pula. Jadi itulah wave ketiga ni agak liat sikit nak turun. So sekarang ni kita telah masih sedang dalam gelombang Omicron ya. Okey. Jadi inilah salah satu walaupun kita dah mulakan peak kita pada awal tahun lepas ya, Jadi kita dah memulakan vaksinasi kita, dan pada kemudian diikuti oleh booster kita. Dan oleh kerana vaksinasi ni dan juga booster, walaupun kes kita banyak, tetapi kemasukan ke ward kita, kemasukan ke hospital kita dan juga kes-kes kategori 3, 4, 5 tu berjaya kita stabilkan ke peratusan yang rendah sahaja. Itulah hasil daripada program vaksinasi kita. Kita amat patutnya bersyukur ya, kita patut bersyukur dan kita ambil usaha ini bersama-sama. Okey? Ambillah vaksin. Vaksin ternyata berkesan mencegah gejala teruk akibat daripada COVID-19. Vaksin tidak boleh menghalang infection 100%. Memang tak boleh. Tak ada ubat dalam dunia ni, tak ada vaksin dalam dunia ni yang beri protection atau beri rawatan 100% ya. Tak ada. Kalau kita berjalan pun tak semestinya kita berjalan tu okey, mesti tersadung je. Tadi kan sabuk kain lah, tak ada apa. Okey, jadi tak ada apa yang perfect dalam dunia ni. Okey, especially sebab COVID-19 ni satu penyakit yang baru, banyak lagi kita kena belajar tentang COVID-19. Kita tak tahu perangai dia 100% lagi. A lot of things that we have to learn about COVID-19, about virus ni. Kita tak tahu perangai dia macam mana lagi. Tetapi apa yang kita dah jumpa masa ni, orang pun pilih juga. Kenapa vaksin ni dihasilkan dalam masa yang singkat? Sebab COVID-19 ni adalah masalah global, masalah dunia. Semua orang bertumpu-tumpu membuat kajian menghasilkan vaksin ini, sebab masing-masing nak keluar daripada pandemik ini. Semua orang bertumpus lumus membuat kajian menghasilkan vaksin. Itu kita boleh menghasilkan dalam masa yang singkat. Orang selalu bertanya, biasanya ubat mengambil masa yang lama. Tak, sebab COVID-19 satu masalah global. Sebab dia transmission dia very fast. Sebab kita tak hendak ramai orang terbunuh dan sebagainya, tak nak kes meningkat. Sebab itu kita tumpukan kita punya usaha menghasilkan. Alhamdulillah, Malaysia dapat bekalan vaksin yang mencukupi. Kenapa varian berlaku di Afrika? Kenapa varian dijumpai di India? Sebab diorang punya vaksin rate sangat rendah berbanding dengan Malaysia. Jadi transmission rate dia masih tinggi lagi kat sana. Varian ni akan pergi pindah daripada satu rumah pada rumah lain, dia akan membiak, dia akan replicate. Ya, dia perlukan perumah untuk dia membiak dan dia beranak pinak lah. Dalam proses dia beranak pinak tu terhasillah varian-varian baru ataupun anak-anak dia yang berubah tu, dan ada yang anak yang okey, ada anak yang kurang aktif, ada anak yang ganas. Jadi anak yang ganas ni bila pindah pada orang lain pula, dia akan replicate dan banyaklah anak-anak yang ganas ini dan dia jadi macam satu gelombang lah. Jadi sebab itulah kita perlu hentikan transmission. Itu dapat kita cegah melalui langkah-langkah yang 3S 3W itulah. Dan jadi di samping itu vaksin juga ada berperanan mengurangkan kemungkinan transmisi dan juga kemungkinan mendapat infeksi. Sebab walaupun dia tidak 100% protection, tapi dia ada contribute di situ. Jadi oleh kerana di Afrika, di India, mereka dia punya vaccination rate tak berapa bagus. Sebab itu varian banyak dijumpai di sana. Dan kita haraplah tak ada varian dijumpai di Malaysia.
Dan kita harap orang Malaysia akur dengan pemakaian 3W, dengan mengelakkan 3S, mematuhi SOP dan sebagainya, dan ambil vaksin, ambillah booster. Alright? Okey, ini perbandingan gelombang Omicron dengan Delta yang dulu ya. Tengok yang bawah tu yang tegak-tegak tu. Kalau yang kuning tu semasa Delta punya era, yang purple ataupun yang biru tu merupakan era Omicron. Kita tengok dia punya kita cuba bandingkan dalam jumlah yang sama, kita cari ya dalam masa Delta tu jumlah dia 11,000. Sekarang ni Omicron 11,000. Pergi tengok dekat kes kemasukan ke hospital. As you can see, masa era Delta, kemasukan ke ward hospital sangat tinggi berbanding dengan Omicron. Kenapa? Sebab kita dah divaksin 90% ya daripada kita punya adult di Malaysia ini telah divaksinate, fully vaccinated. 80% daripada total population telah divaksinate. Dan booster juga alhamdulillah lah kita telah mencapai 50%, dan kita punya orang-orang kita utamakan mereka yang berumur, dan 70% daripada mereka yang berisiko tinggi lah, mereka orang tua, mereka yang komorbid telah divaksin. Belum lagi 100%, masih lagi lebih kurang dalam 70%. Alhamdulillah. Jadi benda-benda ni yang mempengaruhi result yang tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat slide depan sana. Pergi tengok dekat COVID-19 yang di ICU. Bandingkan kuning, masa tu era Delta. Yang purple tu adalah era Omicron sekarang ni. Bandingkan betapa kita vaksinasi itu dah melindung, dapat protect orang-orang walaupun bilangan kes dia sama, tapi percentage yang masuk atau bilangan yang masuk ke ICU sangat rendah berbanding dengan yang lepas. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi betapa kita bergelut merawat COVID-19 pada ketika itu. In fact, kita punya doktor pun very fatigue pada ketika itu. Dia kata penuhnya hospital, penuhnya ward, nak lalu pun susah, nak tengok simen pun payah sebab penuh dengan patient. Bayangkan satu ketika dulu, ambulans terpaksa tunggu di luar untuk patient masuk dalam casualty sebab penuh, tak boleh nak masuk, dan patient terpaksa dirawat di dalam ambulans. Dan bayangkan pada ketika itu, cuba ingat lagi betapa 5, 6, 7 kereta mayat keluar daripada hospital pergi untuk pengkebumian pesakit-pesakit mereka yang meninggal akibat COVID-19. Sekarang tak ada lagi, dah relax dah, MAHES pun dah tutup dah sekarang. Jadi itu yang kita amat berterima kasih, ataupun inilah efek ataupun kesan daripada pengambilan vaksin di negara kita. Okey. Jadi itulah, tengok pada kematian harian juga amat berkurang berbandingkan dengan dulu ya. Okey. Jadi nampak ya, inilah protective effect daripada vaksin, program vaksin yang kita dah jalankan sekian lama ni. Okey. Jadi secara keseluruhannya kes-kes yang kita lakukan sejak minggu lepas, kita dapati tengok sini bahawa kita punya kes kategori 3, 4 dan 5 yang memerlukan kemasukan ke hospital, ICU, dan juga yang memerlukan ventilasi dan ventilator dan sebagainya hanyalah lebih kurang 0.5%, sekitar tu je. Okey, tak lebih daripada 1% pun. Tapi kena ingat, kalau jumlah kes ini tinggi, persen dia 1%, bilangan keseluruhannya akan bertambah. Okay, jadi penting untuk kita menghalang transmission. Penting pada kita supaya kes tu tak tinggi lagi, tak tinggi sebab 1% daripada 100 banyak ni, 1% daripada 1000 lebih tinggi, 1% daripada 10,000 lagi tinggi. Dan perlu diingat, kes masuk dalam ward bukan sehari dua, mungkin seminggu, mungkin 2 minggu. Jadi dia akan kumulate, dia akan berkumpul-kumpul dalam ward, dan akibat daripada itu nanti kita punya sistem kesihatan akan terjejas, di mana perkhidmatan kepada orang sakit jantung, orang yang perlukan operation, terpaksa kita tangguhkan macam dulu-dulu balik. Macam yang lepas, pakcik saya sendiri, yang sepatutnya dia buat operation cataract, tetapi ditangguhkan, dia tak nampak dah. Hari-hari telefon saya, tolonglah, tapi tak buat macam mana, sebab kita masa tu kita memang postponekan semua operation yang tak emergency. Dan semua pakar-pakar kita, pakar kardiologi lah, surgery lah, semua jadi pakar COVID pada ketika dulu. Hilang dia punya kardiologi, dah tak ada. Hilang dia punya surgeon semua kita fokuskan kepada
kepada COVID-19 ya. Jadi kita tak nak jadi macam tu semula. Jadi hentikan, jangan kasih kes ni naik lagi. Alright? Jadi itulah kita nampak sekarang kita punya kematian pun dah menurun. Jangan kasih dia naik semula. Okey, dan pesakit di ICU juga nampak dalam trend yang menurun bermasa ni. Ini semua adalah impak daripada program vaksinasi kita, dan ini jelas menggambarkan, okey, yang lain tu adalah populasi yang lengkap vaksinasi, yang mana dotted line tu adalah yang menerima booster. Semakin banyak mereka yang divaksinasi, fully vaccinated, semakin banyak mereka yang di booster, kita punya kes semakin turun. Okey, kita punya penggunaan katil di hospital untuk merawat ICU atau merawat COVID-19 ni makin berkurang, dan tak adalah kita overload dengan COVID-19 punya cases. Jadi kita boleh memberi kita punya servis secara adil kepada pesakit-pesakit yang lain. Jadi kita harus maintain trend macam ni. Kalau boleh biarlah dia terus turun, dan kita tak boleh hapuskan virus ni, dia akan sentiasa ada. Kita kontrol dia supaya mereka yang teruk tu hanya segelintir aja, supaya kita boleh fokus kepada pesakit-pesakit yang lain juga ya. Okey, ini tahap kita punya vaksinasi. Bagaimana yang saya cakap tadi, ini di kalangan populasi keseluruhan lah 80%, tapi kalau adult tu dah sampai 90% ya. Mereka yang dos penggalak 40%, manakala mereka orang yang berisiko, orang tua dan juga yang sakit darah tinggi, kencing manis tu dah lebih kurang dalam masih lagi dalam 60%, 68% lah ya. Jadi kita masih ada ramai lagi 1 juta lagi orang yang tua ni yang sepatutnya ambil vaksin tu belum divaksinate lagi lah, right? Belum ambil booster lagi. Sini secara keseluruhan dia. Okay. Alright. So sekarang ni, okay, kita tahu kepentingan vaksin, kita tahu kepentingan macam mana kita nak menghentikan transmission, kita tahu kita mesti hentikan transmission untuk mengurangkan kes. Kita mesti ambil vaksin untuk mengurangkan peratusan gejala teruk tadi yang masuk ke ward. Jadi itu konsep kita. So sekarang ni virus tak boleh hilang, kita kena live with the virus, kita kena hidup bersama virus Omicron. Sekarang ni Omicron ya. Okay. So ke mana hala tuju kita? Semuanya bergantung kepada kita sebenarnya. Kerajaan dah bagi vaksin, dah ambil vaksin, dah sediakan. Bagi PPV satu Malaysia ni banyak PPV. Vaksin free je pun. Ya. Lepas tu kita remind sampai orang boring pula. Boring. Asyik 5 kali remind. Refuse. Cerita orang KKM ni tak serik-serik. Hantar lagi supaya kita berharap berdoa, ya Allah, ubahkanlah keputusan orang ni, biarlah datang. Kita tak jemu hantar. Walaupun kita dikutuk macam-macam lah, kami tak hendak tapi hantar juga, kami keep on hantar. Kita harap one day berubah dan datang ambil booster ya. Okey. Jadi semuanya bergantung kepada kita. Sama ada kita nak ikut SOP, sama kita nak langgar SOP. So sama ada Omicron tu akan berlanjutan ataupun akan diputuskan tak lama lagi. Semuanya bergantung kepada kita, bukan kerajaan, bukan Kementerian Kesihatan, tapi kita semua, termasuklah kerajaan, semua sekali. Okey, bukan hanya kerajaan saja ataupun KKM sahaja ya. Okey. So virus tak boleh dihapuskan. So sekarang ni kita kena in control the virus. Bukan sekarang ni virus kontrol kita. Sekarang sepatutnya kita yang kontrol virus tu. So kita kena cegah penjangkitan dan penyebaran, dan cegah kematian dan kemasukan ke hospital. Okey. Apa yang penting? Tadi saya cakap orang yang ada komorbid ada risiko tinggi. Jadi macam mana kita nak mencegah kencing manis darah tinggi? Kita kena mengamalkan gaya hidup sihat. Okey? Sebab gaya hidup sihat ini mencegah penyakit tak berjangkit. Samping itu, bila kita tak ada penyakit tak berjangkit, kita akan sistem imuniti kita akan sentiasa sihat ya. Itu yang kita hendaklah. Jadi amalkan gaya hidup sihat. Exercise, sekarang dah boleh dah, tak ada sekatan pergi exercise, tapi amalkan SOP. Ingat 3S 3W tu sentiasa kita patuh. Okey? Okey, satu lagi adalah dua senjata utama dia, vaksin. Okey. Ambillah vaksin. Okey, itu statistik yang saya dah ulang-ulang tadi. Please ambil vaksin sebab vaksin amat berkesan mencegah penyakit serius akibat daripada COVID-19 ya. Sama, kenapa kita ambil booster? Sebab vaksin ni, antibody yang dihasilkan oleh vaksin dan juga antibody yang dihasilkan secara semula jadi akibat jangkitan COVID-19 ni tidak tahan lama.
dia akan menurun selepas beberapa bulan. Selepas 3-6 bulan fully vaccination, antibody ini didapati menurun. Dia tidak kukuh, dia tak lifelong. Jadi kita perlukan booster untuk menaikkan semula dia punya tahap antibody itu kepada tahap optimum supaya kita boleh diprotect balik semula. Jadi mungkin ada orang bertanya, kenapa dulu tak cakap macam tu? Sebab ini adalah penyakit baru. Macam saya cakap tadi, COVID-19 adalah new disease, penyakit baru. Virus ini adalah virus baru. So banyak lagi yang kita tak faham. Dulu kita ingat okey, rupanya dia berubah perangai pula. Jadi kita kena kaji balik, kumpul maklumat kenapa jadi macam ni. Jadi bila kita kaji, kita selidik, oh sebab dia begini. Sebab itulah kita kata oh perlu booster. Dulu mungkin kita tak tahu. Kita tak tahu pada ketika itu maklumat tu kata okey, ambil fully vaccinated, protected. Rupanya tak. Lepas beberapa bulan nampak banyak plug breakthrough infection, banyak plug breakthrough deathnya. Jadi kita kaji kenapa jadi macam ni. Jadi kita kaji-kaji, kita study melalui data, oh kita dapati bahawa antibody ni tidak lifelong. Tapi bukan sebab vaksin saja, bukan antibody vaksin saja, tapi antibody yang dihasilkan oleh secara infection biasa pun akan menurun. Dia tidak sama, trend dia sama saja. Sebab itu perlu vaksin dan perlu booster. Okey, satu lagi senjata penting adalah kita punya langkah pencegahan kesihatan awam yang biasalah. 3S, 3W, SOP. Perlu itu dan juga pastikan pengudaraan yang bagus di tempat yang kita ada. Jadi please ya. Dan sekarang ni oleh kerana kita dah live with the virus, kita dah hidup bersama virus, apa yang Kementerian Kesihatan hendak tekankan adalah konsep TRIS. TRIIS. Test, report, isolate, inform, seek. Itu ya. Kita amalkan itu. Kita amal 3S, 3W, ambil vaksin dan amalkan ataupun jadikan TRIS itu satu amalan kita. Satu. Test tu kalau kita bergejala, pergi cepat-cepat test. Test lah. Kita dah jual lah sekarang ni self-test kit. Kalau positif, ikut dia punya prosedur. Kalau misalnya positif, bagi tahu siapa-siapa kontak kita tu declare. Jadi kontak ni kena pula ikut atur-atur cara. Jadi sebab kita buat benda tu supaya kita menghentikan transmission ya. Itu yang penting, hentikan transmission. Kita tak nak orang lain terlibat sama, right? Okey, so ini adalah secara perinci dia apa dia TRISS. Test, kalau ada bergejala, pergi test. Kalau positif, keputusan kita tu kita kena lapor kepada dalam MySejahtera. So sekarang ni please lah bermain-main dengan MySejahtera, get yourself orang kata friendly with orang kata familiarize with apa dalam komponen MySejahtera tu. Dan kita lapor, kita pergi ujian. Bila kita lapor dalam ujian sekarang ni, oleh kerana kes Omicron dah tinggi, kita tak nak CAC kita sempit balik semula. So sekarang ni tak payah dah kita pergi CAC. So sekarang ni kita dah semuanya digitalize. You inform saja result you, automatik tak lama lepas tu akan dapat sijil digital HSO. Jadi sijil HSO tu akan katanya kena kuarantin beberapa hari bergantung kepada you punya status ya. Lepas tu bila you positif, automatic isolate yourself, ikut dia punya tarikh-tarikh tu dan patuhi kata arahan jangan keluar, berdisiplin, duduk di rumah, jangan kita keluar ya, dan patuhi arahan HSO. Okey. Lepas tu inform kita punya kontak-kontak rapat tu yang kita ni positif, supaya kontak rapat juga akan declare dia sebagai kontak dan HSO juga akan dikeluarkan dan mereka juga harus memantau kesihatan mereka. Kalau mereka bergejala, mereka pun kena test. Kalau positif, kena ikut prosedur balik semula lah. Dan kontak dia akan tukar jadi kes lah. Jadi itu yang kita nak public tahu sekarang dan public amalkan. Jadi budaya dah sekarang ni, okay? Dalam keadaan living with the virus. Dan kalau misalnya kat rumah kita ada gejala, kalau gejala tu ada gejala ringan, gejala teruk, gejala sederhana. Kalau simptom kita bertambah teruk, barulah kita pergi ke CAC dan juga pergi ke pusat perubatan yang terdekat untuk mendapat perawatan ya. Okey. Ini juga apa yang YB KJ terangkan, insistkan supaya kita amalkan TRIS. Ya kan? Test, report, isolate, inform, seek. Itu kena jadi amalan kita. Okey. Ini sekali lagi ini secara gambar rajah dia. TRIS, TRIS2I ya, TRIIS. Okay. So macam mana kita nak tahu kita kontak rapat ke tak? Ini definisi dia. Of course lah dalam keluarga rumah, kalau duduk serumah tu memang kontak rapat lah. Kalau kita bekerja dalam satu tempat office yang dekat-dekat ya, dalam kita duduk dekat-dekat 1 meter, more than 15 minutes, itu adalah definisikan sebagai kontak. Ataupun you dalam bilik tu tetapi berholding yang sama lebih daripada 2 jam. Okey, kalau misal kawan you tu dah bilang, alah itu aku duduk sebelah dia discussion dalam meeting room,
tengok bilik bertutup, lepas tu 2 jam pula tu meeting dia, drag sampai petang, tu adalah kontak rapat. Pergilah, declare lah yourself, pakai kontak rapat, HSO dikeluarkan, kalau ada gejala, buatlah test. Ya. Jadi benda ni kena amalkan. Jadi ketua-ketua jabatan pun kena faham, ini adalah amalan living with the virus. Ya. Okay, next. Okay, ini dah yang kita sempat saya cakapkan tadi. Kalau you case positif, kalau lah misalnya you dah lengkap vaksinasi dan you tak ada gejala apa-apa, so HSU akan automatik, dia akan kira, HSU tu akan keluar secara automatik, dia akan suruh you quarantine di rumah ataupun isolasi di rumah selama 7 hari. Kalau you tak lengkap vaksinasi ataupun tak ada vaksinasi atau you bergejala, ada simptom lah, ada batuk, ada demam, automatik MySejahtera tu akan keluarkan selama 10 hari. Sebab kita bila kita positif, dapat SMS daripada MySejahtera, dia suruh you isi satu button health assessment tool. Jadi kita kena declare. Jadi sistem akan detect sama ada kita ada gejala ke tidak. Bila kita ada gejala, dia akan auto calculate you punya HSO tu secara automatik lah. Dia akan letak you tarikh ikut formula yang kita dah ajar dalam komputer tu. Jadi MySejahtera tu, ya, sistem tu. Jadi dia akan letakkan you punya HSO tarikh yang sedemikian. Katalah you adalah kontak saja, you declare dalam MySejahtera, you akan adalah kontak, ataupun bila you ada case, you kena declare dalam MySejahtera siapa kontak-kontak you dengan nombor phone dan sebagainya lah, ya. Jadi kalau you dah ada booster, you tak ada apa-apa gejala, you hanya duduk di rumah selama 5 hari. Okey, tak payah dah buat apa-apa artikel, tak payah. Lepas 5 hari release. Itu sekarang ni kita punya, sebab kita pindah benda-benda ni bergantung kepada situasi semasa lah. Kita review sentiasa analisa kita punya data dan ini keputusan yang terkini lah. Katalah you lengkap vaksinasi tapi belum terima dos, you lengkap tapi you tak ada booster, you duduk rumah 7 hari diam-diam. Jangan keluar, patuhkanlah SOP kat rumah tu. Hari ke-7 you release kalau tak ada apa-apa gejala. Kalau ada gejala, you kena buat artikel self test tu, tiba-tiba positif, you kena ikut yang formula yang ke atas semula, ya. Jadi bila kes dia akan takluk ke atas, kalau kontak akan ikut table yang kat bawah tu. Kalau misalnya you tak lengkap, tak ambil vaksinasi ataupun tak nak vaksinasi, tiba-tiba orang declare you kontak, HSO akan keluar dalam you punya digital, you akan jadi merah, dan you kena duduk rumah selama 10 hari. So kalau tak nak duduk lama-lama, ambillah 5 hari. Nanti kalau you nak bekerja pun payah, nak berniaga pun payah. Jadi ambillah booster supaya benda ni dipermudahkan, ya. Ini tahap jangkitan tadi tu saya just refresh balik. Okey. Jadi inilah bila you duduk di rumah, biasanya MySejahtera akan kategoriskan you berdasarkan apa yang you laporkan kepada MySejahtera. Dia akan kategoriskan you sebagai kategori 2. Kategori 1 tu tak ada simptom, tak ada gejala. Kategori 2, kategori 2B. Kategori 2A dengan simptom-simptom yang saya nyatakan dalam jadual ni, you tak payah pergi CAC pun. Duduk je kat rumah diam-diam. You kena declare you punya HAT 2 kali sehari, satu pagi, satu petang, selama 14 hari. Walaupun dalam kita kata kalau you dah booster 7 hari saja you duduk di rumah, tapi you kena continue you punya HAT ni selama 14 hari. Kalau kategori 2B, you kena pergi ke klinik kesihatan lah. Okay? Ada tanda-tanda tiba-tiba you punya demam tinggi sangat ataupun tiba-tiba rasa sakit dada, ataupun rasa tak lalu nak makan, lepas tu tak larat nak berjalan sampai kena papa, tu you kena pergi hospital cepat-cepat, you kena pergi CAC. Alright? So benda-benda ni kena tahu. So bila kat rumah you kena quarantine, you kena buat apa? So ini adalah dia punya prosedur lah. So duduk dalam bilik diam-diam, jangan keluar rumah sebab Omicron ni sangat mudah menjangkit dalam dalam perudaraan yang terkurung. Buka you pergi tingkap, duduk di rumah, jangan kalau makan pun kena makan you punya saja, jangan share dengan orang lain. Kalau perlu berinteraksi pun make sure pakai mask. Lepas tu berinteraksi tak nak lebih daripada 50 minit. Kalau boleh amalkan 1 meter penjarakan lah. Jangan orang kata berjalan-jalan ke dapur, duduk dalam bilik you. Kalau boleh ada bilik sendiri, bagus. Kalau perlu berkongsi, kena disinfeksi you punya bilik air tu. Jadi benda ni kena ambil kira, ya. Kena berhati-hati. Sebab sangat mudah menjangkit. Lepas tu you punya barang-barang kotor tu letak betul-betul dalam tong sampah, ikat betul-betul. Lepas tu bila orang nak
keluarkan you punya tong sampah tu ada prosedur dia. Dia kena pakai sarung tangan, lepas tu balut betul-betul you punya sarung tangan, you punya plastik sampah tu satu lagi, ikat dan buang terus ke dalam tong sampah, dan dia lepas tu sanitize dia punya tangannya. So inilah. Jadi perhatikan you punya gejala, isi you punya HAT secara 2 kali sehari secara regular. Jangan miss, kalau miss nanti estimate akan datang. Dia akan bagi remind you supaya you isi HAT. Lepas tu kalau kat Selangor pula kena install Mas Langkah, isilah Mas Langkah. Sebab itu cara kita memantau daripada secara maya. Okey, jadi kalau kita batuk, kalau ada orang itu amalkan adat batuk supaya kita tak menjangkitkan kepada orang lain. Kita tutup muka kita. Kalau boleh kita pakai mask lah. Kalau kita perlu keluar dan sebagainya, kalau boleh jangan keluar lah ya. Pada masa kita itu jangan kita terima apa-apa pelawat. Biar kat rumah tu kita je dengan family kita saja. Okey. Okey, satu lagi, ini kita menyarankanlah kita sekarang ni belilah oximeter. Oximeter, beli termometer suhu dan jadikanlah dia alat yang kita simpan kat rumah dengan self test kit. Okey, ini dah jadi budaya kita dah sekarang ni. Kalau boleh belilah oximeter. So oximeter ni akan mengukur, kalau kita ada kes, kita di sebagai kes, dia akan mengukur kita punya paras oksigen. Macam saya cakap lah, happy hypoxia kita tak tahu kita punya paras oksigen turun. Kita rasa macam tak okey je. Tapi sebenarnya oximeter ni akan boleh mengukur paras oksigen kita. Jadi kalau oksigen tu kurang daripada 95, tu maknanya tak bagus, kena pergi ke mendapatkan rawatan di pusat rawatan yang berdekatan. Okey. Okey. So beginilah. Ini secara ringkas tadi tu. Kecuali kalau kita gejala sederhana je, tak apa, gejala 2B tadi tu kena pergi ke CAC. Kalau kita gejala ringan, kategori 1, kategori 2A sekarang ni, tak payah duduk je di rumah kecuali kita berisiko. Kalau berisiko baru pergi ke CAC. Sekarang kita nak kurangkan orang pergi ke CAC sebab Omicron dah banyak. Jadi bila kes dah banyak, CAC penuh. Jadi kita kata kita nak kurangkan workload dan juga mengurangkan risiko. Jadi sekarang ni kategori 1, kategori 2A self manage at home. Jadi kita itu yang kita nak komuniti tahu macam mana nak manage kat rumah. Dan kategori 2B baru pergi ke CAC ya. Itu dah, ataupun mereka-mereka yang ada risiko-risiko seperti ibu mengandung, bayi umur bawah daripada 1 tahun, itu kena pergi ke CAC lah. Okey. Jadi kes-kes yang ringan tak payah pergi ke CAC. Okey. Bila kita duduk di rumah, ini beberapa tanda lah yang kita kena tengok. Maknanya warning sign tu maknanya kita tambah teruk. Sakit dada, demam panjang, sesak nafas, okey. Lepas tu kalau kita check oximeter kita less than 95%, itu tanda-tanda warning signs, maknanya kita bertambah teruk dan kita kena pergi segera ke CAC ataupun pergi saja ke Jabatan Kecemasan hospital yang berdekatan. Ataupun kita muntah-muntah, cik-cik tak berhenti ya, ataupun langsung tak boleh makan, tu kena pergi segeralah. Okey. Kalau biasa-biasa yang lain, begitu juga ini adalah keadaan pada yang kanak-kanak sebab more than 2 years, 3 years tu kadang-kadang dia okey. Awal ni kita boleh bagi duduk di rumah, tapi kena tengok-tengok juga gejala-gejala warning sign ni. Kalau ada tanda-tanda sebegini, kena cepat-cepat. Tiba-tiba dia jadi tak aktif, dia kurang kencing dan sebagainya kan. Dia akan sesak nafas, nafas dia laju, dia asyik tidur je. Tu kena hati-hati, kena bawa segera ke pusat rawatan ataupun CAC. Okey, dalam kita pula yang sebagai yang menjaga, kita kena hati-hati amalkan sentiasa penjagaan fizikal, amalkan sentiasa memakai mask dan sentiasa memberi support, sentiasa memastikan keperluan dia dipenuhi, pastikan dia makan ubat yang sepatutnya ya. Kena bagi support kepada mereka yang di kuarantin. Tak nanti dia depressed ya dan sebagainya. Make sure dia tidur yang cukup, jangan pula gunakan masa isolation atau kuarantin tu main game sebagainya, sebab tidur yang cukup tu bagus untuk diperlukan untuk kesihatan dan juga kesejahteraan imuniti kita. Alright. So inilah tata cara disinfeksi. Katalah kita nak menyuci, kalau kita share bilik air for example, kita nak cuci bilik air tu ya. Ini tata cara disinfeksi, senang je, kita guna Clorox. Jadi kalau misalnya kita nak benda yang simple je, nak cuci sikit-sikit je, 5 sudu, namanya pelik je, nama dia macam complicated lah, larutan sodium hypochlorite, sebenarnya dia Clorox je. Campur dengan 3.8 liter air. So you gunakan cairan itu untuk mencuci you punya toilet. Ataupun kalau nak sikit je, 4 sudu teh campur dengan
0.95 liter air ya, 1 liter air lah, 0.95 liter air 4 sudu teh. Itu untuk kalau yang untuk keperluan yang kecil. Kalau untuk yang besar, nak guna toilet yang besar, kita nisbah dia 1 campur dengan 49 bahagian air. 1 cawan, 49 bahagian cawan, 1 baldi kecil campur dengan 49 bahagian air baldi kecil. Jadi itu formula dia untuk membuat larutan disinfektan mencuci kita punya bilik air ya, ataupun mana-mana permukaan lah kita nak cuci, nak elakkan nak matikan virus tu. So sekarang tak payahlah tunggu hospital, tak payah panggil ambulan dah, sebenarnya kita boleh hantar, tak payah tunggu. Sebab kadang-kadang ambulan kita ni ada keperluan-keperluan lain, so kita boleh hantar sendiri. So ni tata cara macam mana kita nak hantar ataupun pasien COVID-19 ini ke pusat rawatan kalau ada tanda-tanda warning sign tadi. So perlu duduk dekat secara bersilang, driver 2 orang aja tak payah penuh-penuh kereta tu, 1 driver dan pesakit duduk di belakang, driver pakai double mask dan tingkap kena turun, jangan pasang aircon, terus pergi. Bila dah hantar tu balik terus mandi, cuci badan dan juga sanitize lah you punya, cuci you punya kenderaan. Jadi boleh hantar, jangan takut, jangan biarkan tunggu ambulans sampai. Lama-lama kan nanti kan BID pula ya. Jadi ada gejala warning sign, hantar terus cepat-cepat ke pusat rawatan kecemasan dan sebagainya. Ini yang kita nak public amalkan sekarang ni. Okey. Jadi kalau kita kes, kalau kita kontak rapat lah. Jadi kalau kita nak keluar, kita patut menilai risiko kita lah. Sebelum kita keluar, kita tak naklah kita jadi penyebab kepada jangkitan, kita penyebab kepada kematian orang lain. Jadi kita kena tengok risiko kita dan juga risiko tempat yang kita nak pergi tu. Kalau kita rasa macam kalau boleh kita nak pergi ke tempat yang gathering ramai, jadi kita lakukan ujian pada kita dulu. Sebelum kalau negatif, at least kita rasa selamat untuk pergi ya. Jadi itu yang, jadi kita tengoklah sama ada yang kita nak rawat tu orang tua ke, parents kita ke. Kalau kita nak balik kampung dan sebagainya, kita rasa kita ni daripada kawasan merah, kawasan banyak kes, jadi apa buat jelas self test dulu, barulah kita pergi ya. Itu kita buat penilaian risiko sendiri supaya kita tak hendak menjadi punca kepada orang lain atau punca kematian orang lain, right? Especially kepada mak ayah kita lah. Sebab dulu dalam kita punya saluran di TV3 ke TV1 ada menunjukkan kan mak dia admitted ICU because anak dia tu asymptomatic balik daripada KL ni, balik kampung melawat mak ayah dia dapat jangkitan daripada anak dia. Anak dia tu asymptomatic tapi bila kena bapak dia masuk ICU kan. Itu yang kita tak naklah jadi punca kepada kematian orang lain. Jadi tanggungjawab keluarga Malaysia, apa yang kita perlu sekiranya keluarga kita dijangkiti. Jadi kalau ada bergejala, buat ini amalan yang kita kena orang kata get used to it lah. Jadi kalau ada bergejala tu buat test, jadi kita make sure anak-anak kita atau family kita ikut 3S 3W, amalkan etika patuh. Ini tanggungjawab kita. Jadi sebagaimana yang saya cakap tadi, kalau boleh belilah oximeter, termometer dan ada self test kat rumah ya. Okey. Di kat tempat kerja pula majikan tu janganlah kalau boleh nak datang kerja, semua kena datang kerja walaupun dia sesama, walaupun dia batuk, semua juga bekerja. Jadi kita kena faham benda ni, kita kena bekerjasama memberikan kelonggaran kepada ataupun menerima HSO. Sebab ada majikan-majikan yang kiri pula HSO digital. Sebenarnya kita nak majikan menerima yang HSO digital tu, yang kita sebagai majikan kita bekerja pula kenalah sincere dalam melaporkan kita punya keputusan test kita tu lah ya. Okay, right? So ini adalah sebelum kita pergi function mana-mana tu, make sure ramai orang ketak, kita rasa selamat kita pergi ni, kita ni dah divaksin ke belum, kita ni dah ditest ke belum. Jadi buat penilaian tu. Kalau rasa tak payah pergi, tak penting pergi, tak payahlah pergi. Kalau boleh secara virtual, buatlah virtual. Kalau boleh kita tengok function tu boleh ditengok kat TV, tak payahlah kita pergi. Benda ni kita kena pandai buat sekarang ni. Kita buat self risk assessment, kita assess juga tempat yang kita nak pergi melawat tu. Jadi inilah beberapa perkara yang kita kena take note sebelum kita pergi ke tempat yang kita nak pergi tu, yang buat self assessment dan juga assessment di environment dan juga di tempat yang kita nak melawat ya. Right, so dia agak detail. Saya rasa penjelasan saya tadi tu dapat merangkumi semua butiran-butiran kat sini lah ya.
Okey, ni macam saya cakap tadi lah, kawasan-kawasan apa gitu sebagai macam shopping complex, ada panggung wayang yang sesak ataupun ada show ke whatever dan sebagainya. Jadi kita kena pandai memilih, should I go, should I not, is it safe, is it not dan sebagainya. Sebab sekarang ni kita belum lagi belum lagi bebas lagi daripada COVID-19 ni. Jadi kena hati-hati lagi. Alright? So, okay. Jadi bila ada, katalah ya, dalam kita punya kawasan tu ada orang yang kena COVID-19, ada yang kena kuarantin, kita sebagai orang-orang yang duduk dalam komuniti tu kena prihatin. Tapi of course SOP 3S kena maintain. Okay. Saya sebenarnya baru recover daripada COVID-19. Jadi betapa susahnya, family saya semua kena, dan betapa susahnya nak dapatkan makanan dan sebagainya, order Grab. Kadang-kadang nak beli kat kedai tu macam mana nak keluar, dan kita nak beli tapi semua kena kuarantin lah. Jadi saya pun kena kuarantin sebagai kontak selama 4 hari. Lepas tu saya positif, saya kena tambah lagi 10 hari. Jadi 14 hari duduk kat rumah, tengok dinding, tengok ceiling, susah nak keluar. Anak-anak saya semua positif. Lepas tu husband saya tak, sebab dia begitu jaga sangat-sangat, dia seorang yang tak positif. Saya semua positif. Susahnya lah nak dapatkan. Jadi inilah kita dalam komuniti tu sepatutnya bertanya khabar. Kalau kita tahu orang tu positif, tanya, bagi dia sokongan. Tanyalah nak beli apa, makanan apa. Dan kebetulan kawan-kawan anak saya datang, dia hantar mi, dia hantar sayur, dia hantar, ya Allah rasa bersyukur sangat dan kita boleh makan benda tu. Hantar biskut, hantar roti, hantar Maggi, ada orang hantar kat rumah, gantung kat pagar. Jadi kita rasa Allah leganya sebab kita tak boleh nak keluar. Jadi tu yang kita komuniti, kalau ada orang-orang yang kena jangkitan, kena kuarantin, prihatin, bagi dia psychosocial aid, bagi dia, dan pastikan remind dia, kau dah lapor kat HMT ke belum? Macam tu, okey ke tidak? Kena pergi CAC ke tidak? Tanya dia stage berapa dan sebagainya. So itu sebenarnya sangat membantu semasa kita dalam kuarantin, semasa kita dalam isolasi tu ya. Jadi kita kena bagi psychosocial aid kepada mereka. Jangan stigma mereka, tapi kena bagi sokongan. Okey? Jadi dengan penerangan saya tadi, saya rasa, saya harap tuan-tuan dan puan faham tentang cara transmisi dia, macam mana nak melindung kita daripada gejala teruk, macam mana kita nak turunkan bilangan kes, macam mana kita nak hidup dengan virus ni, apa yang kita perlu buat sekarang. So pilihan semua di tangan tuan-tuan dan puan. So, adakah kita nak balik ke zaman pandemik? Adakah kita sentiasa nak duduk dalam living hidup transisi endemik? Tak, capai-capai lagi. Ataupun kita nak capai endemik bulan depan, 2 bulan lagi. Itu semua bergantung kepada tuan-tuan dan puan. Jadi apa yang saya share tadi tu, jadikan dia panduan, jadikan dia amalan, dan saya harap kita akan mencapai endemik tak lama lagi. Memang kami di Kementerian Kesihatan tu memang berharaplah kita, kalau boleh kita nak endemik secepat mungkin. Kita sebenarnya sentiasa bersiap sedia. Macam kan kita dari segi kesiapsiagaan hospital kita dan sebagainya, memang sentiasa every week we meet, every week. Saya meeting kata hari ni 3 hari saya meeting. Itu kejar kat dalam sini pelan-pelan kita. Memang terlalu busy sekarang ni. Kita memang kalau boleh kita nak endemik secepat mungkin. Tapi kalau boleh kita tak nak Omicron ini mendatangkan implikasi yang teruk. Jadi sebab itu kami sekarang tengah berusaha push untuk vaccination, push untuk booster dan push untuk kanak-kanak. Sebab kanak-kanak sebenarnya berhak untuk bergerak bebas, berhak untuk sekolah semula. Tadi dan you tahulah budak-budak ni bukannya boleh dia ikut undang-undang, bukan boleh dia ikut SOP. Bila dia jumpa kawan tu habis dia peluk-peluknya. Dan kanak-kanak ini walaupun dia punya kebanyakan yang gejala dia adalah ringan, tetapi dia boleh bawa kuman tu bila dia balik, dia cium nenek dia tak vaksin, dia boleh menjangkit kepada nenek dia dan nenek dia boleh mendapat gejala teruk. Dan budak-budak ini walaupun Omicron sekarang ni walaupun gejala dia ringan, tetapi budak-budak ini dia punya saluran pernafasan dia tak macam kita, saluran pernafasan dia kecil sikit. Jadi boleh berkemungkinan mereka tak boleh bernafas akibat daripada jangkitan Omicron ini dan boleh menyebabkan mereka masuk ke ICU. Dan budak-budak juga bila dapat jangkitan COVID-19, dia ada satu sindrom kita panggilkan jangkitan inflamasi teruk ya, pelbagai organ dalam badan dia, yang multi system inflammation in children. Jadi itu yang MISC tu bila kena pada kanak-kanak, kita tak tahu dia boleh berakhir dengan kematian, masuk dalam ward dan sebagainya. Dan kita tak nak
kejadian long COVID ini tadi berlaku pada kanak-kanak kita. Jadi itu yang kita push untuk Peak Kids pula. Jadi saya harap dengan penerangan ini, saya haraplah, tolonglah, marilah kita sama-sama amalkan pencegahan kesihatan awam, 3STW SOP, dan juga ambil vaksin. Mari mereka yang belum vaksin, mari yang pergi booster, ambillah booster dan daftarlah anak-anak tuan-tuan perempuan dalam Peak Kids. Sekian, terima kasih dan saya harap suatu hari nanti kita jumpa lagi. Thank you very much.